Ya, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Majdi, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik pada pagi ini. Bagaimana pula dengan rakan setugas di sana? Kami Alhamdulillah cukup di ceria. awal pagi, walaupun mungkin di awal pagi tadi sedikit keliru lah dengan pagi ini. Hari ini hari apa? Namun disebabkan oleh Atul mengongsikan, ya Allah, banyak informasi dapat kami kongsikan dan juga salah satunya dapat bercambah minda di hari ini. Contoh saja tadi mengenai pantun dan juga perambahan Majdi. Jadi kepada Majdi diharapkan untuk bersedia dengan perambahan di hari ini. Kita kongsikan kepada penonton kita di hari ini. Mungkin kita serahkan kepada Majdi. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini menerusi siaran tas langsung yang dari daerah Tutong, dan apabila kita bercakap mengenai perambahan Brunei, ada beberapa perambahan Brunei yang sering kita gunakannya dalam pertuturan harian kita ni, seperti contoh saja amai tangan, yang membawa erti seseorang yang selalu menyentuh ataupun menjangkau sesuatu tanpa tujuan, dan juga ada juga perambahan seperti cakap minda berdinding-dinding, ataupun lazimnya masa kini kita ni sabut cakap minda bertapis ataupun orang mulut laser, iaitu seseorang yang selalu bercakap lancang mengenai dengan seseorang ataupun mengenai dengan sesuatu. Namun yang demikian, perambahan Brunei ini memang sesuatu perambahan bahasa kita ni lah yang kita ni patut terapkan dalam seharian kita ni, dan menjadikannya sebagai satu pertuturan harian, ya, insya-Allah itu yang kita harapkan. Baik, sebelum saya mengongsikan antara beberapa makluman semasa pada pagi ini, apa kata kita saksikan bersama terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan untuk tontonan audio pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bahan kali ini saya akan menyentuh mengenai dengan lebah kelulut. Kalau dahulunya lebah kelulutan ni kurang mendapat perhatian lah ataupun popular. Tapi sehinggalah suatu ketika ia menjadi satu seakan trend lah, di mana kelulutan ni sudah menjadi produk kampung, jadikan sebagai bisnes dan sebagainya. Dan lazimnya lebah kelulutan ni mudah dijumpai di kayu-kayu tabal, seperti kayu kuling papa, kayu bakau dan lain-lain lagi lah. Dan untuk bahan kali ini saya akan menyentuh lebih spesifik mengenai dengan lebah kelulut jenis Heterotrigona itama. Kelulut jenis Heterotrigona itama atau lebih dikenali sebagai kelulut itama merupakan sejenis serangga kecil kumpulan lebah yang keseluruhan warna badannya berwarna coklat kehitaman dan tidak bersengat, yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Ia mempunyai sepasang sayap yang berwarna perang dan mempunyai 3 pasang kaki, yang mana semuanya mempunyai ruas-ruas. Sepasang kaki belakang memiliki duri-duri yang sangat banyak, sehingga mampu memegang erat debunga yang dikutip dari tumbuhan. Itama mempunyai sepasang antena dengan mulut muncung yang agak panjang bagi memudahkan ia untuk menghisap madu bunga atau tumbuhan dan tanaman yang mempunyai nektar dan polen. Di seluruh dunia, lebah kelulut ini dikatakan mempunyai hampir 600 spesies. Namun di negara ini, terdapat 22 spesies kelulut dan tidak semua spesies sesuai untuk dikomersialkan. Madu lebah kelulut itama adalah antara madu asli yang sesuai untuk dikomersialkan kerana kemampuannya untuk menghasilkan lebih banyak madu daripada spesies yang lainnya selain lebih praktikal untuk diternak. Alhamdulillah. Ya, itama sejauh yang saya ketahui lah. Ya, satu serangga kecil tapi kelulut lah. Ia indah menyengat sebabnya ia ada sengatan. So it's called stingless bee lah. Dan kedua, kalau yang membuat madu, kalau kita ni mengambil misalnya harian ni, insya-Allah kalau sumber makanannya tu banyak di luar, dalam 2-3 minggu ia akan kembali ke tangki madunya tu. Ada orang menganggap bukan itama saja yang terbaik lah, tapi majoritinya ada memberitahu itama itu lebih cepat pembuatan madunya daripada jenis lebah yang lain. Kira pemeliharaannya sama saja. Cuma itulah satu yang paling baiknya itama ini, kalau sudah kita ni buat sarangnya macam mana, so tinggal kita ni bersihkan saja kawasannya, kemudian kotak madunya mesti selalu dilawat.
Sebab musuh-musuhnya selalu menyerang malam. Misalnya cacak. Itu yang jahatnya. Tapi itu sebabnya lah kalau kedai aku suka itamak. Itamak lebih baik. Sebenarnya aku mula-mula menternak kelulut ini dalam 2006 macam itulah. Jadi sampai sekarang ini cuma melihara saja aku. Kalau dulu membali loknya, membuat tungnya ni pelan-pelan. Sekarang ini melihara saja lagi. Pendapatku itamak ni satu mudah mengambil madunya, menyeruk madunya. Yang kedua, ya ndak lakas pemarah. Masa kata dia buka tu, marah tu ya benar. Tapi bila sudah ditahan dalam 2-3 minit, ia akan masuk semula. Bila dia masuk, tapi kalau menyeruk, yang di tengah-tengah ni ndak boleh dikacau ni. Yang di tengah-tengah loknya ni ndak boleh dikacau. Yang kata ni siruk disiring saja. Ya, ni ndak menyengat. Bukan macam penyengat, yang gigit saja. Itu perbezaannya kelulut ni dengan lebah, baik memelihara kelulut. Namanya kelulut, itamak inilah yang aktif, yang banyak menghasilkan madu. Kelulut itamak lazimnya akan membuat serumbung kelulut, iaitu satu muncung yang panjang yang terkeluar daripada sarangnya. Ia bertujuan untuk menjaga corong atau pintu masuk ke sarang kelulut daripada musuh-musuhnya yang berpotensi mengganggu madu dan koloni kelulut yang berada di dalam blok atau kayu. Dan ini juga antara tabiat yang membezakan kelulut itamak dengan lebah kelulut lainnya. Ya udah, lazimnya lebah kelulut Trigona itamak ni membuat sarang pada batang dan juga tunggul kayu. Yang mana sarangnya berada di dalam. Sarangnya berada di dalam dan dilindungi oleh propolis. Propolis ni ia punya sifat melekat. Ianya melekat dan tujuannya adalah untuk mempertahankan atau memperkuatkan lagi sarang kelulut ini. Dan kalau kita dapat lihat juga ada kantung-kantung kelulut yang mana di dalamnya ada madu. Selain melindungi, sarang kelulut juga dibina daripada propolis yang juga mempunyai fungsi untuk memperkuatkan pertahanan sarang dengan menutup ruang masuk alternatif selain untuk mencegah penyakit dan parasit memasuki sarang serta menghalangi pertumbuhan bakteria dan lain-lain lagi. Madunya yang asli dipercayai mempunyai banyak khasiat dan manfaat bagi kesihatan manusia. Berkaitan dengan khasiat, ia tertakluk kepada nektar apa yang diambilnya dan juga tertakluk kepada aroma, rasa dan kepekatannya. Jika sekiranya kawasan peternakan itu banyak tanaman herba, mungkin dia punya khasiatnya lebih tinggi. Rasa, aroma, kepekatannya tertakluk kepada sumber. Sumber biasanya kalau musim buah berbunga seperti rambutan, pulasan apa itu, rasanya memang manis daripada bukan musim buah. Ya, sebenarnya rasa madunya tu tertakluk kepada pengambilan makanannya. Kalau ya kawasan yang diambilnya tu banyak jenis-jenis bunga yang manis, misalnya yang arah Kediakuan ni ada pohon kayu, matua, ada mayang kelapa, ada mangga, dan yang baiknya ada jenis bunga pengantin, ada mayang sari macam itu. Jadi kelulutnya akan berasa manis. Indak semanis madu gula lah. Tapi alhamdulillah manis. Kalau ya ada kedapatan misalnya rasa pahit, itu pengambilan makanannya di luar, mungkin jenis buah-buah kayu. Masam itu selalunya yang mengambil jenis buah masam macam belimbing, mangga. Dan juga itamak ini satu daripada kebaikannya, manfaatnya, ia mengandungi vitamin C yang tinggi, antioksidan yang tinggi. Antioksidan maksudnya kekebalan atau ketahanan tahap tubuh kita ini untuk mengawal daripada serangan penyakit itu baik. Itulah yang ini keunikannya bila kita ini sakit-sakit
panas-panas badan, batuk kah, selesma kah, minum saja ni. Tapi cara minum, dia tidak boleh direct terus. Caranya, mengambil sesendok teh, masuk dalam gelas, separuh gelas kah, dikucur-kucur diminum. Kalau masa kita ni mengidap penyakit selesma atau batuk-batuk itu, mula-mulanya dalam 2 kali kah sehari. Sebelum minum pagi, ini dulu. Satu malam, setelah akan tidur. Organ-organ dalam jasad kita ni memproses masa kita ni bergerak, masa kita ni berehat. InsyaAllah, 2-3 hari sembuh. Ya udah. Lebah kelulut spesies Heterotrigona itama ni ianya spesies yang lasak, rajinlah secara umumnya dan juga lebih praktikal dan mudah diternak, dan mungkin sebab itu juga ramai di antara penduduk kampung ataupun antara orang-orang kita ni lebih memilih memelihara Heterotrigona itama. Dan order, mudah-mudahan dengan bahan yang dibawakan kali ini dapat sedikit memberi ilmu pengetahuan kepada auda di luar sana, dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Sekian, jumpa lagi.